pagi, cikgu. Okay, selamat pagi semua. Semua boleh duduk. Okey, cikgu, sebelum cikgu nak mulakan pengajaran, cikgu nak tanya apa khabar? Semua sihat? Sihat, cikgu. Puasa tak hari ni? Puasa. Alhamdulillah. Okey. Sebelum cikgu nak mulakan pengajaran pada hari ini, cikgu nak imbas kembali apa yang kita belajar pada kelas lepas. Okey. Kelas lepas kita ada belajar tentang andaian, prinsip dan batasan perakaunan. Dalam andaian perakaunan, kita dah belajar dah hari itu. Kita belajar apa itu entiti berasingan, kita belajar apa itu usahawan berterusan, usaha berterusan, wang sebagai ukuran dan tempoh perakaunan. Okey, untuk prinsip perakaunan, siapa boleh beritahu cikgu apa yang kita belajar pada kelas lepas? Saya, cikgu. Kalau okey. Prinsip perakaunan yang pertama adalah ketekalan. Yang kedua, prinsip kos. Okey, betul kalau. Yang lain? Kehirapan hasil dan belajar, cikgu. Okey, betul juga. Okey, sebelum cikgu nak mulakan pengajaran pada hari ini, cikgu ada bawa mystery box. Okey, dalam mystery box ni adalah bayangan kepada apa yang kita belajar pada hari ini dan juga akan memberikan persoalan kepada awak apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, cikgu buka dulu okey. Okey, cikgu. Take your time. Okey, yang pertama adalah kita dapat koperasi. Yang kedua pula, kita dapat milikan tunggal. Yang ketiga, kita dapat syarikat berhad. Yang keempat, kita dapat perkongsian. Okey, siapa boleh beritahu cikgu apa yang mungkin kita akan belajar pada hari ini? Koperasi. Koperasi, okey. Lagi? Entiti perniagaan, cikgu. Okey, betul Atira. Okey, nampak ya Atira belajar sebelum masuk kelas. Okey, hari ini kita akan belajar apa itu entiti perniagaan. Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkanlah terima kasih kepada pelajar yang bawa tolong pasangkan LCD ni okey. Okey. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita dapat nyatakan jenis entiti perniagaan. Yang kedua, kita dapat mengetahui ciri-ciri entiti perniagaan. Okey, hasil pembelajaran yang ketiga, kita dapat mengetahui beza ciri entiti perniagaan. Okey, cikgu akan mulakan slide. Baik, cikgu. Okey. Apa itu entiti perniagaan? Entiti perniagaan merupakan organisasi yang bermaksud suatu kelompok orang yang bekerjasama dan memberikan komitmen untuk mencapai tujuan yang sama. Okey, sekarang kita akan bergerak kepada entiti perniagaan yang pertama, iaitu milikan tunggal. Okey, dari segi pemilikan, milikan tunggal dimiliki oleh seorang pemilik sahaja, di mana sumber modal akan disumbangkan oleh pemilik perniagaan. Okey, sebagai contoh, okey, kalau membuka perniagaan keripik pisang enterprise, jadi disebabkan oleh dia hanya dimiliki oleh seorang pemilik. Jadi kalaulah seorang yang mempunyai perniagaan tersebut, yang seterusnya adalah tanggungan liability. Milikan tunggal mempunyai liability tidak terhad, yang bermaksud apabila perniagaan keripik pisang enterprise tersebut mengalami kerugian semasa pembubaran, harta benda peribadi pemilik akan digunakan untuk menjelaskan hutang tersebut. Itulah maksud liability tidak terhad. Ataupun liability tidak terhad maksudnya pemilik tidak mempunyai hak untuk mempunyai hutang contohnya.
Yang seterusnya adalah undang-undang. Okey. Milikan tunggal berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Dari segi keuntungan dan kerugian pula, untung atau rugi dimiliki dan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik. Okey, sebagai contoh, Perfect Pisang Enterprise yang dimiliki oleh Carlos tadi mempunyai keuntungan sebanyak RM1,000. Jadi berapa keuntungan yang dimiliki oleh Carlos? 100,000. Betul lah tidak? Maksudnya keuntungan hanya dimiliki sepenuhnya oleh pemilik, iaitu RM100,000. Okey, yang seterusnya adalah pengurusan perniagaan. Okey, milikan tunggal diuruskan oleh pemilik sendiri dan biasanya dibantu oleh keluarga dan saudara. Dan seterusnya, yang terakhir sekali adalah faktor pemilihan milikan tunggal. Kenapa orang pilih milikan tunggal? Yang pertama adalah disebabkan oleh modal permulaan yang rendah. Cikgu bagi contoh, Krepek Pisang contohnya, perniagaan Krepek Pisang Enterprise. Kalau sendiri boleh memulakan perniagaan dengan modal yang rendah tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar untuk membeli mesin-mesin untuk menghasilkan krepek pisang. Jadi untuk permulaan, sebenarnya milikan tunggal merupakan satu perniagaan yang baguslah sebab dia memerlukan modal yang kecil. Yang seterusnya adalah pemilik bebas untuk membuat keputusan. Dalam milikan tunggal, kita boleh pemilik boleh membuat keputusan tanpa perlu merujuk kepada orang lain. Berbeza dengan entiti perniagaan lain di mana untuk membuat keputusan mereka memerlukan persetujuan orang lain. Okay, itulah antara kelebihan milikan tunggal. Okey, seterusnya adalah perkongsian. Okey. Dari segi pemilikan, perkongsian terbahagi kepada dua jenis, iaitu perkongsian biasa yang dimiliki oleh 2 hingga 20 orang pekongsi dan pekongsi profesional yang terdiri daripada 2 hingga 50 orang pekongsi. Terdapat dua jenis pemilikan. Okey, yang kedua adalah sumber modal perkongsian. Okey, sumber modal perkongsian akan diperolehi daripada pekongsi-pekongsi. Maksudnya nanti bila ada banyak pekongsi, logiknya kita akan banyak modal, betul? Betul. Okey, so far faham? Faham. Okey. Yang seterusnya adalah tanggungan liability. Okey, perkongsian dia sama dengan milikan tunggal, di mana liability tidak terhad. Jika perniagaan, contohnya perkongsian ABC contohnya, mengalami sedang menjalankan pembubaran dan mengalami sedang menanggung hutang contohnya. Apabila perniagaan tidak mempunyai modal yang cukup untuk menjelaskan hutang, harta peribadi pekongsi akan digunakan untuk menjelaskan hutang-hutang yang ditanggung oleh perkongsian ABC. Okay, nampak tak di situ ada risiko perkongsian, betul? Faham. Okay, so faham? Faham. Okey, bagus. Okey, dari segi undang-undang pula, perkongsian berdaftar di bawah Akta Perkongsian 1961, di mana dari segi keuntungan dan kerugian, untung atau rugi diagihkan kepada para pekongsi mengikut jumlah pembahagian untung atau rugi yang dipersetujui. Okey, cikgu bagi contoh untuk awak lebih faham. Perkongsian ABC terdiri daripada Carlos, Atira dan Yasmin. Okey, nisbah untung rugi yang telah dipersetujui semasa penubuhan perkongsian ABC adalah 1, nisbah 2, nisbah 7. Okey, contohlah perniagaan tersebut ada untung. Untung sebanyak RM1,000. Jadi, mengikut nisbah untung rugi ini, Carlos akan dapat RM100 keuntungan, Atira akan dapat RM200 keuntungan, dan Yasmin akan dapat RM700 keuntungan. Okey, sekarang boleh faham? Faham. Maksudnya keuntungan dan kerugian akan ditanggung mengikut nisbah yang telah dipersetujui. Okey, yang seterusnya adalah dari segi pengurusan perniagaan. Okey, pengurusan perniagaan dia akan diuruskan oleh pekongsi yang aktif, iaitu pekongsi yang terlibat secara langsung dalam perniagaan tersebut, dalam perkongsian ABC contohnya. Okey, terdapat juga satu istilah yang disebut sebagai pekongsi lelap. Okay, apa itu pekongsi lelap? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Okey, cikgu akan terangkan. Okey, pekongsi lelap adalah pekongsi yang menyumbangkan modal tetapi tidak terlibat secara langsung dalam perniagaan. Maksudnya dia tak terlibat dalam manajemen perniagaan tersebut. Dia hanya memberikan modal. Itulah pekongsi lelap. Okey, yang seterusnya adalah faktor pemilihan mengapa orang memilih perkongsian. Yang pertama adalah pekongsi dapat menggabungkan modal dan kepakaran. Faham tak?
Okey, saya bagi contohlah. Perkongsi profesional. Contohnya perkongsian guaman contohnya. Perkongsian guaman. Di mana terdapat 10 orang perkongsi profesional. Bila ramai-ramai orang profesional berkumpul, maksudnya kita akan perniagaan itu sebab ada kepakaran yang lebih banyak, betul? Jadi lebih banyak perkongsi, lebih banyak kepakaran, betul? Berbanding milikan tunggal hanya seorang pemilik. Okey. Yang seterusnya adalah ini adalah benda yang penting, risiko kerugian ditanggung bersama. Okey, kita berbalik kepada nisbah yang tadi. Jika perniagaan tersebut sedang menanggung kerugian, maksudnya bukan seorang yang akan menerima kerugian, tetapi semua akan menerima kerugian berdasarkan nisbah pembahagian untung rugi. Maksudnya di sini kerugian itu tak ditanggung oleh seorang individu, tapi semua perkongsi yang ada dalam perkongsian tersebut. Okey, setakat ini faham? Faham. Okey, kita buka yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah yang ketiga adalah syarikat berhad. Okey, dari segi pemilikan terdapat dua jenis syarikat berhad. Yang pertama adalah syarikat sendirian berhad yang terdiri daripada 2 hingga 50 orang pemegang saham. Yang seterusnya adalah syarikat awam berhad yang terdiri daripada 2 hingga tiada had maksimum jumlah pemegang saham. Dari segi sumber modal pula, okey, dalam syarikat berhad, sumber modal dikumpul melalui pemegang saham melalui terbitan saham. Okey. Sebagai contoh, syarikat ABC dia dapat modal daripada mana? Dia dapat modal daripada penjualan terbitan saham. Contohnya syarikat ABC yang menerbitkan 5,000 unit saham. Di mana satu unit saham akan dijual RM1. Jadi syarikat berhad dia akan dapat modal daripada penjualan hasil terbitan saham. Okey, yang seterusnya adalah tanggungan liability. Okey, syarikat berhad, liability dia adalah terhad. Okey, apa maksud dia liability terhad? Maksud dia adalah jika syarikat berhad sedang mengalami kerugian, pembubaran contohnya. Maksudnya pemegang saham atau pribadi pemegang saham tidak digunakan untuk membayar hutang syarikat berhad. Maksudnya dari segi risiko sebenarnya dia lebih selamatlah berbanding perkongsian dengan milikan tunggal. Okey, seterusnya adalah dari segi undang-undang. Syarikat berhad berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965. Dan dari segi keuntungan dan kerugian, keuntungan akan diagihkan kepada pemegang saham, iaitu orang yang membeli terbit saham dalam bentuk dividen. Okey, sebagai contoh, syarikat ABC dia telah mengumumkan dividen pada tahun tersebut adalah sebanyak 5%. Jadi, berdasarkan satu unit saham, kita akan dapat keuntungan 5%. Pemegang saham dia akan menerima keuntungan dari bentuk dividen lah. Okey, dari segi pengurusan perniagaan pula, syarikat berhad akan diuruskan oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan. Dan dari segi faktor pemilihan pula, kenapa orang memilih syarikat berhad? Yang pertama adalah dia berupaya mengumpul jumlah modal yang lebih besar. Faham tak? Faham. Okey. Faktor pemilihan. Yang pertama adalah berupaya mengumpul jumlah modal lebih besar. Okey, logically, bila tiada had maksimum jumlah pemegang saham, semakin banyak orang beli saham, logik tak semakin besar modal yang kita perolehi? Betul tak? Betul. Betul maksudnya, itu. lebih banyak ahli, lebih banyak modal yang kita perolehi, betul? Lebih banyak pemegang saham. Okey, yang seterusnya adalah kenapa orang memilih syarikat berhad disebabkan oleh tanggungan liability adalah terhad. Dari segi risiko sebenarnya ia lebih selamat. Dari segi sebenarnya ia lebih selamat sebab harta pribadi pemilik tak diambil untuk menjelaskan kerugian syarikat. Okay, yang seterusnya dan terakhir sekali adalah koperasi. Okey, dari segi pemilikan, koperasi terdiri daripada 50 hingga tiada jumlah maksimum anggota, iaitu dari segi modal pula, modal dikumpul daripada anggota melalui penerimaan yuran masuk dan jualan saham. Okey, kalau awak masih ingat, okey, awak daftar mula sekolah, awak ada bayar tak yuran koperasi? Ada. Dari situlah koperasi dapat modal untuk menjalankan operasinya. Awak bayar yuran masuk beli jual saham. Dari situ mereka akan dapat modal. Okey, dari segi tanggungan liability adalah terhad setakat sumbangan modal yang dilaburkan. Dari segi undang-undang pula, ia berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993.
Dari segi keuntungan atau kerugian pula, dia sama dengan syarikat berhad, di mana anggota dia akan dapat dividen lah daripada operasi koperasi. Yang seterusnya adalah pengurusan perniagaan. Koperasi dia akan diuruskan oleh anggota lembaga koperasi ALK yang dilantik dalam mesyuarat agung tahunan. Okey, kalau awak masih ingat, bulan lepas sekolah kita ada mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk koperasi. Masih ingat tak? Masih Okey, PIBG. akan ada individu yang mencadangkan ahli dan akan ada individu yang menyokong, betul? Betul. Itulah dia koperasi. Saya beri contoh sekolah lah, awak sendiri boleh lihat. Okey. Dan seterusnya adalah dari segi faktor pemilihan. Okey. Kenapa orang pilih koperasi? Yang pertama adalah diuruskan dan dikendalikan oleh anggota yang mempunyai objektif yang sama. Dan seterusnya adalah berupaya mengumpul modal yang besar. Okey, contoh ambil mudah. Tiada jumlah maksimum anggota. Kalau sekolah itu ada 5,000 pelajar, maksudnya 5,000 pelajar akan bayar yuran sebagai anggota koperasi, betul? So Betul. logically semakin banyak orang bayar yuran, semakin banyak modal, betul? So Betul. dia berpotensi untuk mengumpulkan modal yang besar. Okey, itu saja setakat slide hari ini. Semua faham? Faham, cikgu. Okey, sebelum cikgu menutup kelas pada hari ini, cikgu nak membuat penyimpulan sosial lah. Okey, seperti yang kita telah belajar tadi, kita tahu awak sendiri dah terdedah dengan ciri-ciri entiti perniagaan, dan awak sendiri jika awak berminat untuk menjalankan sebuah perniagaan satu hari kelak selepas habis sekolah, awak dah didedahkan dengan risiko-risiko berdasarkan perbandingan yang telah cikgu jelaskan tadi. Dan awak boleh menilai sendirilah. Dan contoh yang lebih dekat, awak lihat koperasi. Awak sendiri dah terlibat dalam entiti perniagaan koperasi. Okey, yang seterusnya adalah cikgu akan membuat penyimpulan kognitif. Okey, dari penyimpulan kognitif ini cikgu akan simpulkan secara keseluruhan dan cikgu akan merumuskan kembali hasil pembelajaran pada hari ini. Okey, kita telah belajar 4 entiti perniagaan, betul? Betul. Okey, siapa boleh sebut entiti perniagaan tersebut? Pendidikan tunggal. Okey, betul, pendidikan tunggal. Jasmine, okey. Carlos? Perkongsian. Syarikat Okey, berhad. betul. Seterusnya? Koperasi. Okey, betul Bella. Okey, seterusnya? Syarikat berhad. Okey, syarikat. Betul, alhamdulillah. Okey. Yang seterusnya adalah kita telah belajar ciri-ciri, betul? Betul. Ciri-ciri pasal kita cikgu dah membuat perbandingan sekali, betul? Betul. Okey. Maksudnya objektif pertama telah tercapai. Cikgu dah nyatakan jenis entiti perniagaan. Okey, yang seterusnya adalah kita mengetahui ciri-ciri perniagaan, betul? Betul. Dah tahu semua, betul? Faham. Okey, faham betul? Betul. Okey. Yang seterusnya adalah kita mengetahui beza ciri entiti perniagaan. Cikgu ada terangkan tadi perbezaan-perbezaan tersebut. Ada. Okey, betul. Okey, maksudnya hasil pembelajaran kita hari ini tercapai. Okey. Sebelum cikgu mengakhiri kelas, sebenarnya semalam cikgu ada terbeli pen lebih. Jadi cikgu nak bagi ganjaran lah dengan pelajar yang aktif dalam kelas. Cikgu pilih Carlos. Okey, tanya Carlos. Terima kasih, cikgu. Okey, dengan Atira. Okey, cikgu harap pada kelas seterusnya pelajar-pelajar lain boleh memberikan respon yang aktif dengan cikgu, okey? Okey. Okey. Dan akhir sekali, sebagai latihan pengukuhan, cikgu nak kamu buat latihan di mana cikgu nak kamu buat jadual berdasarkan ciri-ciri entiti perniagaan yang dah cikgu terangkan tadi. Buat cantik-cantik dan hantar kepada cikgu. Okey, apa-apa? Ada soalan lagi? Sebelah hantar cikgu. Cikgu bagi masa dalam minggu depan. Okey. Okey, boleh ah? Boleh, Okey, cikgu. buat cantik-cantik, kita hantar dengan cikgu. Okey, ada apa-apa soalan? Tidak, cikgu. Okey, kalau tak ada lagi, cikgu akhiri kelas. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.